demanded of good X divided by the percentage change in the price of X. Okay. Sekarang ni untuk kes ni, untuk demand and supply dan seterusnya sebanyak kepada point, not tak nak you memorize the formula. You know why? Bila kerja lebih, you boleh tahu benda ni, you know, but implementation is not really there unless you are an economist. You sekarang ni DBM, you want business sense, so more to accounting and finance. Okay? Tapi draft, yes, I have to show you that. Formula ni senang je, you boleh guna, itu formula dia. Okay? Percentage change in quantity demanded, percentage change in price X. Okay. Pergi dekat yang bawah tu, kan ada chart. Consider the following example. Suppose that the price of $10, quantity demanded is 200 unit. Okay, when the price drop to $5, quantity demanded rise to 300 unit. Why? Kenapa? Sebab price drop Sebab price drop and demand dia tinggi. dan demand dia tinggi. Yes. Okay, so sekarang ni lagi satu, bila price drop, dah banyak sangat orang nak beli. Okay, part of it. Tapi kalau mahal sangat, orang still beli. It based Sebab on, demand dia tinggi macam tu. sebab dia punya demand dia tinggi. Okay, demand dia tinggi, and then orang beli kan, because of keperluan, necessity. Itu dia panggil, kan ada dua kan, necessity dengan scarcity. Scarcity benda yang susah dapat, necessity ada keperluan. So demand kalau tinggi, okay, demand kalau tinggi, supply tu macam mana? Dia pandai main tau. Supply tu dia boleh kurangkan. Bila dia kurangkan, apa efek dia? Price. Naik Price lah. naik. Demand sikit. Bukan, price naik produk tu. Dia akan Dia akan lebihkan kurangkan. kuantiti. Dia akan lebihkan kuantiti, tapi dia akan naikkan harga juga macam tu. Tak, dia akan kurangkan kuantiti tapi dia naikkan harga sebab ada demand. Oh. Bila tidak ada demand, okay, bila tidak ada demand, you besar balik. Macam tu dia orang main. It's the same like gula. Bila hari raya, raya haji semua everything. Oh, It's the yes, same. yes, yes. Betul tak? Nampak tak? It's the same with beras. Okay, benda-benda produk ni kita boleh nampak at the long term what actually happen. Okay? Okay. Kita pergi dekat yang ni, rasa dia pergi dekat ni, rasa dia demand. Okay. Category of price elasticity. Mana Bawah tu? sekali. Dekat slide 18. Yang tu dia bagi property. Okay, product demand for which price changes cost relatively larger in quantity demanded. Quantity is responsive to change price. The percent change in quantity demanded exceed the percentage in the price, e.g. lebih kepada 1. Okay, inelastic product demand for which price changes cost relatively smaller in quantity demanded. Quantity demanded is relatively are responsive to change in price. Percent change in quantity demanded is smaller than the percentage in price. Kurang kepada 1. Maknanya inelastic ni, price changes because larger changes dalam quantity demand. Inelastic, price bertukar kerana demand yang banyak. Quantity respond to change in the price. So elastik ni adalah bergantung pada demand macam tu. Yes, quantity is respond, right? Quantity is respond to change in price. Quantity ni dia akan respond apabila dia ada changes in price. Sebab price changes, larger changes in quantity demand. Elastic ni ada demand, okay, price dia akan bertukar sebab naik. Inelastic ni tak ada demand, price dia akan turun. However, it can play around. So kira macam kalau bagi contoh Dettol lah, macam time ada demand, harga dia tinggi naik. Tinggi naik, So sekarang dia drop balik sebab dah kurang dah demand kurang, macam tu. and then dia punya price tu boleh turun. So Tapi you kiranya give me elastic demand ni yang naik tu, dan yang inelastik ni yang time dia turun tu. Time dia turun, something like that. Tapi sekarang ni Dettol still dia maintain, dia kapar. Oh tak, harga turun se. Dia macam ni lah. Okay, demand, elastic, ya Allah, dia maintain dia ni. Elastic, dia berapa? Dan inelastic. Kita letak kat sini price,
kita letak kat sini demand senang. Okay, elastic ni dia respond kepada price sama ada harga ni dan di sini ada demand. So elastic ni bila ada demand, price naik tak? Naik. Naik kan? Elastic ni kalau demand dia kurang, price dia maintain ke tu jatuh? Jatuh. Sure. Price dia akan Price dia maintain. maintain. Price dia maintain. Price dia maintain. Dia takkan suka-suka jatuh. Kalau suka-suka jatuh kan, contoh yang ni sangat suka. Sebab yang ni siapa? Yang yes, thank you. Yang ni kita suka tak benda yang murah? Saya suka. Suka kan? Sebab tu dia like that. Oh, Suka kan? Contohnya contohnya tadi saya pergi dekat tempat cerita pasal brand item The Lacoste 250. Dan 250 ke 300 that shoe 150, siapa tak nak? yes. Kan? Uniqlo, siapa nak? Mahal. Seluar biasa je coket pun ada. Kan? H&M pun ada. So yang inelastic ni adalah demand jatuh but the price is maintained. Macam tu. Yeah. Okay, so you kena faham konsep supply and demand. Dia tanya ni jadi Allah. memang aku tanya je lah. Okay, this one hopefully you guys faham tapi yang ni kita fokuskan. Sebab you guys kena buat kata apa, bukan tekan-tebi tadi. You have to do some exercise. Sorry, because my Malay is not really like that good. Because talking yes, but in terms of because we actually must carry our syllabus, our study, our learning in English. I have to teach you guys English because other chapters, okay, this subject is all in English. How can actually I want to teach you guys in Malay and then interpret? So you guys have to understand between Malay and English. And current situation also, English is the first one, mother tongue. Melainkan you kerja dekat kerja dekat Norway, kerja dekat government lah, then you can try Malay 100%. Should be no worries. Tapi as for my student hotel, you guys like this, it's very hard to cope in the industry outside. Frankly speaking, okay? So you guys, I think boleh buat juga sebab you guys are business, you guys can earn 10,000 per month salary if you guys really do it. You guys can go for it, seriously. Business dengan finance. Because kenapa saya cakap macam ni? Betul ke? Yes, because of my sister. Oh. Dia yang paling bungsu, dia dah ada rumah sebiji, kaya lah dia. Dan dia pandai buat business. Dia beli rumah Soho dekat Bangi dan dia sewakan. Dia buat tahu tak Airbnb? Tahu? Airbnb? Ada tahu tak? Tahu tak? Siapa tak tahu? Jangan malu-malu. Tak tahu? Tahu. Okay. Airbnb. It's like a homestay. Dia macam homestay dekat hotel. Jadi dia sewakan one day RM150. So orang yang datang kat Bangi sana, dia kena Mak Saleh, nak jalan-jalan, and everything. Mak Saleh tu pernah like duduk 2 minggu straight. You rasa? Kaya. Kaya kan? She is the richest in the family lah. Wow. Yes, dia have anything to parents or parents, dia akan bayar dulu and everything. So we have to support her lah. She is dia last kali. And then kita pernah cakap, kau ni tak tahu lah lelaki macam mana lah. Takut lelaki kot je kau. Ya, kalau dah kaya macam tu. Dah, yes. Alhamdulillah lah kan. Jadi Alhamdulillah. macam dia still single. Tak ada lelaki sini. Dia still single. And then okay, insyaAllah dia lah kot. Because perception perempuan is like that kan. Lelaki akan Yes. satu. Allah, Yes, jadi yes, bahaya. High demand kan. High demand. Supply kurang. Okay. Dapat Perempuan. isteri. Basically girls. Basically girls faham. Okay, kita pergi dekat yang Pride Elasticity dah, unit elasticity dah. Okay, category of Pride Elasticity. Category dia perfect elastic. Tadi saya terangkan perfect elastic dengan inelastic tu lah. Adalah pula anak dia. Perfectly inelastic, perfectly elastic. Okay, sudah tepu, sudah macam hawaiian. Yes. Hilang dah, tak tahu mana.
Okay, dekat slide nombor 18. 18. Okay. Okay, dia macam ni. Allah, sir, saya boleh beku saya kat sini. Tak tahu, tak boleh buat macam mana sebab dia ni dia apa dia panggil centralized, bukan auto centralized. Centralized tu maknanya guys janganlah tahu kan, tak ada benda yang penting. Sama-sama belajar. Okay, tak ada benda yang salah kalau budak lelaki mereka kena sedar. Okay, as we can see, perfectly inelastic, product demand for which quantity demanded does not respond to a change in price. Perfectly elastic. Perfectly elastic pula, product demand for which quantity demanded can be any amount at particular price. Maknanya PE perfectly elastic ni maksud dia adalah quantity demanded tidak respon kepada pertukaran price. Ini price change. Perfectly. Ya. Macam ni lah phone ni. Sejuk kan? Saya lebih belajar kelas sedikit. Perfectly inelastic. Sorry. Perfectly inelastic ni quantity demand dia tak respon kepada pertukaran RM, pertukaran price. Okay? Kalau Tak faham. okay, perfectly elastic ni maknanya dia adalah satu code sahaja. Okay, elastic dengan inelastic. Inelastic ni adalah kegerangan keregangan yang macam dia tarik tau. Itu adalah ekonomi punya base. Kenapa? Sebab dia akan jadi macam ni, lekuk tu boleh jadi macam ni. Itu dah kegerangan dia. Dia boleh jadi macam ni, dia boleh jadi macam ni, something like that. Okay? Tak menentu. Ya, memang tak menentu. Sebab dia ada, sebab tu dia elastik. Macam plastik. Sorry. Sekejap. Macam Minum je. tak, dia macam ni. Pernah tengok ni tak? Apa nama dia tu? Amazing yang orang benda nama dia. Lupa. Kan ada Wonder Woman Amazing 4 yang apa ni cerita tu. Kan lelaki tu boleh macam regang kan? It's something like that lah. Keregangan. So it's something like that ekonomi lah. Fantastic Four. Yes, thank you very much. Roslinda. Roslyn. Apa nama? Roslina. Okay, fine. Saya panggil Ros rasa. Roslinda. Okay, tak apa, nanti lama-lama dah okay lah. Okay, Tak apa, saya panggil Ros dia. Okay, yang ni price in the perfect inelastic ni. Okay, dia efek kepada quantity demand. Perfect inelastic ni dia tidak akan tidak akan tergugat bila ada pertukaran harga barang quantity demand. Perfect inelastic. Okay, contohnya okay, contoh apa ya? Ada pertukaran harga barang kita akan efek quantity demand. Okay, I bagi you guys B-ball. B-ball apa? Ikea lah, semua tahu B-ball Ikea. B-ball Ikea tak bertukar harga dia walaupun demand banyak. Elastik kan tu? Betul tak? Elastik bukan betul-betul. Yang ni inelastik sama ni. Ni I yang E. Elastik yang E. Kan yang dah dulu yang atas ni, kalau you tengok inelastik kan dulu? Ya. Kan, elastik lah. Okay, kita tak apa-apa. Satu chapter je. Lepas nanti kita bagi contoh yang banyak. Apa? Sejuk kan? Tukar tempat lah, you boleh dalam kelas you guys can move. Mari One kita at a time. belakang. Sini. Sama dengar lah. Sini depan ni. Tak rasa apa. Okay, perfectly inelastic dulu kan. Okay, dia macam ni. Okay, selain daripada tu, siapa yang dapat idea? Selain daripada harga barang tu, dia tak akan berubah. Okay, saya dapat kata lah. Dia takkan berubah, quantity demand memang ada, tapi dia tak akan bertukar harga. Quantity demand akan ada, tapi dia tak akan berubah harga. Saya dapat Makanan lu. tak, saya akan ambil produk lain. Makanan lebu. Kalau misalnya hotel tu, korang bisnes. Sorry. Korang kena fikir lebih daripada tu. Kalau hotel mungkin kita makan je lah. You guys bisnes.
melalui semua. Anybody? Produk makeup. Tak tahu, saya tak pakai makeup. Produk makeup bertukar tak harga? Bertukar. Macam lipstick. Kalau promo tukar lah. Promo saya cakap yang bila ada demand. Yang ketat je lah. So macam lipstick Maybelline apa semua berubah ke tak kan? Ya ke? Dia- Itu sale. Sale lain, perfect. Okay. Contoh produk baru. Kita ambil produk ni lah. iPhone boleh tak iPhone? Boleh. Harga dia berubah. Lain lah, dia lain. Nanti dia Harga dia berubah bila dah ada second user. Yes. Dan bila ada baru, harga dia stick. Contohnya, okay, iPhone baru keluar, iPhone 11, harga RM5,000. I dapat promotion RM3,000. Boleh? Bertukar tak? Tak. Demand ada tak? Ada? Ada kan? Untuk iPhone. Tapi harga tukar. Tak. Tak boleh sebab tu dia bagian realistic. That is the product. Apa lagi produk yang boleh tukar? Yang dia rasa perfect. So kiranya inelastik ni demand Demand ada ada. tapi harga tak bertukar. Sekejap. Demand ada tapi harga tak tukar. Yang susah Betul. nak tukar. iPhone memang tak tukar. Picom lah. Kenapa? Ada demand tapi yuran dia sama je. Yes. Boleh? Why not? Education. Betul. That's good. Lagi? Lain? Balkis? Dah tak ada idea. Syafiqah. Ni memang nama member yang I kenal. Rose. Apa salah tu? Musyawarah. Nurul. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 6 yang nama yang tengah ni. Okay. Yang ni boleh. Kita nak pergi kepada perfect elastic pula. Ada tu siap sebelah kau. Tu Bila je tak tahu. Sana tu. Dan dia orang nak bagi kita kelas seni. Kita nak macam mana? Salah. Okay, perfect elastic ni pula. Demand for which quantity demanded can be amount at particular price. Product demand quantity demand dia can be amount at any amount at any particular price. Okay. At any quantity demand dia at any particular price. Contoh, dia ada demand tapi dia tak kisah harga dia. Harga dia boleh bertukar-tukar. Macam mana? Dia tak ada demand tapi harga dia bertukar-tukar. Harga dia boleh bertukar-tukar instant. Makeup pun. Makeup boleh tukar. Kalau Makeup sale. ada. Makeup ada demand. Jadi price yang retail bila ada sale memang akan bertukar. Okey, harga yang constant bertukar, yang boleh tukar contohnya benda yang scarcity, yang bermusim. Contoh kan, contoh ikan apa? Belut ke? Contoh patin ke? Durian. Ni ke? Maksudnya? Maksudnya dia akan bertukar constant. Tapi ada demand. Macam durian, durian ada jual kat pasar raya tu. Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Memang kat tengah jalan kan, tapi harga dia maintain dia kata RM20 tapi ada nama dia elastic. Dia elastic. Bukan inelastic. Ini benda yang Tapi dia ada demand je. Yes, that's why dia bagi demand. Product demand, okay, perfectly elastic product demand which quantity demanded can be any amount at a particular price. Oh, so kiranya ada demand tapi harga dia pun naik. At any amount, at any price. Wow, so Lagi satu, ni consider kita fikir yang economy situation lah, international. Siapa tu? Who can read my mind? Penggunaan transportation. Tips. Penggunaan transportation. Ya. Kalau kita nak berjalan, kita kena pakai kereta, kena isi minyak. dah macam dia tu. Apa dia? Minyak. So minyak. Di mana ada minyak? Ada. Mana bertukar tak? Betul? That's it. Faham tak? Boleh dapat? So you guys are eating a lot of So saya ni juga saya blur lah. tempat mana yang boleh? Dia ada demand tapi harga dia bertukar. Yes. Minyak tak ada demand ke? Macam mana kita nak berjalan? Minyak selalu bertukar. Minyak selalu bertukar price. Masa corona hari tu memang cheap, RM1 per liter. Yes. Sekarang Mahal. RM1.50. Yes. Betul ke tak? Betul. Sampai tak tak. Lagi selain daripada itu, siapa boleh bagi contoh lagi? Selain Bakis, Ika,
Aku pasang minyak ke? Tak. Tak lah, saya ni Produk lain. Tak sedap kat kita lah. Pasang minyak boleh lah. Aku rasa yang ni. Apa dia? Kalau beras. Beras dekat pasar raya bertukar tak harga? Tak. Ada promotion tak? Tak. Ada. Tapi tu promo je. Tapi Promo. Itu produk retail lah. Kita jangan cari produk retail, kita cari produk yang besar sikit. Boleh tak sebagi lagi idea? Kalau kereta tu, Kereta. sebab macam Pro 2 semua tu kan hari tu kan demand ada tapi harga dia tukar-tukar. Sebelum ni mahal, betul dia turun. Boleh tak? Kereta? Mana? Kereta pun boleh. Selain daripada kereta, ada transportation apa? You guys nak balik kampung beli apa? Beli tiket. Kita tak beli tiket lah. Tiket apa yang berurang? Terbang. Tiket kapal terbang, tiket Mas, tiket kapal terbang contoh. Di mana ada tak? Di mana ada Asia? Ada. Mahal tak? Mahal. Bertukar tak? Bertukar. Sama. Boleh? Boleh tak? Boleh tak? Boleh? Boleh. Okay, yang ni sebab dia graph tau. Graph saya nak tunjuk okay, saya explain briefly. Pukul 10 dah. Cepat masa kalau belajar mesti cepat. Sampai masa lambat jangan belajar. Jangan belajar tak ada. Kalau yalah benda bagus mesti cepat je sebenarnya. Lepas tu bila online tu macam cepat lah sikit. Kan? Profile dia elastic, ada increase in price. Nampak tak? Dekat waktu price naik, RM1 je demand. Lepas tu demand akan jadi RM4 ke atas, dia punya 10% decrease in quantity. Elastic demand, dia tunjukkan okay, pergi dekat perfectly elastic demand at any price above $4, quantity demanded is 0. Dekat slide 23. 23? Slide 23. Oh, dah lancar. Tak, sebab saya nak skip yang tu dia menjatuh di perenggangan graf. Nak pergi dekat point dia. Saya nak pergi dekat point. Last kali baru kita buat assignment tu. Sekarang pukul 11 dah. Yelah yang tadi tu dalam 2 classroom kan ada. Yes. Yes. Yang mana? Okay, let's go. Lagi berapa slide ya? Okay. Necessity the determinant of price elasticity of demand. Penentuan keranggangan harga di dalam konsep demand. Demand bahasa Melayu apa? Demand. Permintaan. Thank you very much. Pakis permintaan. Okay, done. Necessity versus luxuries. Availability of close substitute. Definition of the market, time horizon. Okay, yang ni nak explain dan juga nak tanya soalan. Ni hasil Nurul Ros Nurul, Ros, Bakis, Syafiqah. Yang lain, yang ni saya nak tanya juga. Yang lain jawab Yang dah jawab tu syukur jawab. Sebab ada nama determinant price elasticity of demand. Contoh produk, bagi saya produk je. Necessity versus luxury. Apa dia? Keperluan berlawanan dengan luxury yang kita ada. Apa? Luxurious tu? Luxury tu macam kehidupan yang kaya lah. Macam luxurious lah. Kehidupan yang macam mewah. Luxury tu mewah, kemewahan. Necessity keperluan. Contoh? Anybody? Tak sedap faham. Rumah. Determine, okay, yang ni penentuan harga, gerangan harga di dalam demand. Rumah. Penentuan kerangan harga di dalam permintaan. Wow, bahasa Melayu. Okay? Okay, kita faham kan? Okay, itu bahasa Melayu juga. Dah trace kan? Okay, faham? Nak ulang tu? Okay, ulang Ya, determine of price elastic of demand. Keperluan determinant, okay, dalam kerenggangan harga di dalam permintaan. Kerenggangan harga di dalam permintaan. Penentuan dia penentuan kerenggangan harga di dalam permintaan. Okay, alright. Necessity adalah keperluan berlawanan dengan luxury.
Okay, price. Keperluan dengan kemewahan macam tu. Yes. Keperluan dan kemewahan. So, Rumah, kereta, harta. dia keperluan kan? Yes, dia keperluan tapi harga dia boleh tahan. Dia elasticity. Elasticity maknanya dia kegerangan kan? So, macam biasa, gaji berapa je? So, nak beli BMW, nak beli rumah banglo, tak boleh kan? Dia based on individu. Sebab tu dia ada Tapi elastic. macam rumah tu kan keperluan. Yalah. Tapi rumah ada banyak jenis, kereta ada banyak jenis. Sebab tu dia panggil necessity versus luxury. Baik? Tahu tak? Macam you guys lepas ni nak naik bas ke nak naik Grab? Naik bas sebab Murah. murah, free, bayar. Ya ke? Ada yang masalah? Tanya je tak apa. Pasal apa tak bayar? Bas apa? Bas? Mak ingatkan pasal epic tu. You guys, girls, guys Mana girls, ada? sini. Sekejap. Girls, bila you fikir, bila you masuk dalam kelas ekonomi ni ataupun mana-mana kelas, you have to broaden up your mind. You don't focus. You have to 360 degree. Okay, in my class, there is nothing wrong, there is nothing right. Even though I cannot say the S word lah kan, but nothing is S. Everything, we are in the learning curve. Faham tak? So, whatever that we do, whatever that we think, it's just an opinion, betul tak? It depends on others, on me. Kena lah me, nampak sangat selfish. It depends on others, the community, to think either we are correct or wrong. Betul tak? Contoh dia, very simple thing ni, cakap orang putih bawahnya. Biarlah dia cakap orang putih belajar. Budak hotel se. Dia lelaki ni lembut, dia duduk hostel. Dan budak lelaki yang lain mengadu Wilson, kayak dia cakap. Dia Wilson pelik, nak tidur pun pakai tepung, apa ni? Tepung boras letak kat tepi muka. Budak sejuk kan? Saya cakap balik. Dan saya remind, aku punya member kat rumah pun macam tu juga. Apa masalahnya? Kan? So, perception of people is very different. Saya cakap dengan budak tu, kali tak ada, dia sebenarnya cakap dengan muka dia. Dia mungkin bawa tak dalam muka je, tapi bila saya know dia punya ini, kata-kata lah. Kan? Tak jelas kan? Tak ada, so patutlah. Muffle kan? Muffle tu macam, ni lah benda salah. Okay, necessity versus luxury, itulah dia. Okay, yang kedua, yang ni best. Siapa dapat tak ada baca stamp-nya. Tak ada siapa yang dapat bagus lah. Ini Zack korang belajar. Dulu je lah penat dah tu. Okay, availability of close substitute. Substitute ni macam pengganti. Okay, kita check on produk. Okay, bang boleh. Dan saya masih ni dalam kitchen pun saya 24 hours berjalan. Because saya jenis yang masak je orang, lelaki dan perempuan. So kalau dalam kelas kitchen saya akan berdiri selama 8 ke 6 jam. So jenis duduk ni macam pusat duduk lagi. Sejenis aktif. Then bila masa korang presentation nanti, I will be like moving around like that. Seriously, I akan pusing Presentation is 100% in English or yes. can mix? No. 100% in English. If you want to ask, if you want to mix more, you have to ask me first. Excuse me, sir. Can I request to talk in dual language, Malay and English? If I say yes, you can proceed. If you say no, all English. Depends on my mood. Tengah orang mood lah. Tak ada lah. Yes. No, cannot. Seriously lah. Tak boleh, mana boleh kau tengok kertas baca presentation. Tak apa, yang tu kemudian kita habiskan dulu. Okey. Dah pukul 11 tepatnya masa. 10:14. Availability. Availability adalah available macam cakap yang ada, yang berdekatan dengan dia punya macam close substitute. Substitute ni macam benda yang kita boleh ganti. Okey. Siapa dapat idea? Kita dapat. Contohnya dia minuman. Contohnya dia minuman tapi dia ada pengganti kalau tak ada benda tu. Exactly. Thank you very much. Selain daripada tu, siapa dapat idea? Okay, fine. Dia lagi. Siapa lagi? Substitute ni adalah benda yang kita ada selalu buat. Kita selalu minum makan dalam buat apa? KFC dengan McDonald's. KFC minum, why not? Lagi? Tesco and Your. Close substitute. Yang berdekatan dengan benda yang ada.
Okay, Milo dengan Bila dengan Nescafe. tak boleh, Nescafe coffee. Miko. Yes, thank you very much, Miko. Other than that, Miko something like Miko kat aku. close substitute tau. Benda yang available tapi dia ikut price juga tapi dia bersamaan. Okay, dia boleh dapatkan benda. Contohnya macam H&M dengan Uniqlo. Produk sama je. Price, you based on price. Okay. Definition of the market. Definition of the market ni susah sikit lah. Explanation dia dia berkenaan market yang you beli tu, sama ada produk tu dia high end ataupun dia normal usage ataupun dia actually premium. Okay. Why? Sebab kalau yang high end, contohnya produk iPhone, necessity contohnya tiket, bus, tiket akan terbang. Okay. And then yang normal yang selalu beli tu apa? Contoh produk retail shop, sugar, rice, benda yang biasa. Okay, time horizon ni pula dia adalah base yang 3 ni I tahu member. Nanti I dulu letak jauh-jauh. Okay. Alah. Di time horizon dia macam ni tau. Okay, sekarang ni gerak price dia. Okay, contohnya kita hari tu kena bulan 3 kan, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7 detik. Okay, price horizon contohnya antara bulan 3 dengan bulan 4 ni Ros, Dettol berapa ringgit? Rekod. Dettol Betul. Mentang-mentang dah stop baru. Dettol berapa ringgit? Betul. 32. RM3 kan? RM32 Yang berdua. RM32 Yang medium lah. Yang medium. Dia harga kekal. Harga dia dulu, harga dia elastik ke elastik? Harga dia sama ke tak? Tak. Harga dia tukar? Ya. Okay, bulan 4 ke bulan 5? Sama 32 sudah. Demand dia Sampai 32. bulan 7? Sama? Tak. Okay, dia kata tak. Kita tengok apa I think so lah. Lebih kurang. lebih kurang. Yang ini boleh naik tak? 5 dengan 6 ni. I rasa turun kot. Turun. Turun. Yes, turun. Turun berapa ringgit? Dalam 30. Dalam 30. Lepas tu deliver jadi 29.9 ataupun 28. Macam tu. So yang ni dia akan bertukar juga sampai sini, betul? Yes. Okay, that's why dia panggil time horizon. Time horizon adalah masa dan dia akan jadi bertukar-tukar price dia because of that. Okay, so apa lagi barang yang akan bertukar harga? Tiket kapal terbang kejap mahal RM1,000, lepas tu murah, lepas tu mahal balik, something like that. iPhone dia bertukar. Boleh? iPhone tak. Forever the price tu selagi tak keluar Tak produk nak baru, keluar yang baru dia takkan tulis. RM5,000 lah. Ha? September nak keluar yang baru. So yang iPhone 11 ni akan out. Dia akan turun, dia akan maintain harga dia, tapi dekat harga retail biasa dia akan drop. See the differences, technology is like that. Produk Sony dia adalah produk yang siapa ada handphone Sony kan, dia produk pakai buang tau. Produk dia memang nak bagi dia rosak. Yes, produk Sony macam Sony Ericsson. Dalam jangka masa 3 tahun produk Sony punya produk dia akan rosak phone dia. Dia suruh beli baru. Dia memang sengaja buat benda tu rosak. Dia ada device dia. Maknanya bukan device dia sendiri yang ada tarik luput dia. Itu adalah cara macam mana dia main with the economy. Kan? It's like that. Contohnya barang apa yang you rasa you kan boleh tahan lama tapi not? Tak. But you rasa barang tu boleh tahan lama tapi it's not. Contohnya lipstick ke, bedak ke, kasut. Because wear and tear kita pakai kan. Something like that. Okay, kasut tu pun memainkan peranan juga. Kat mana you beli, apa you beli. Okay, lepas tu boleh pakai ke tidak. Something like that. Masa banquet and event, bila budak pergi masa lautan, saya dah cakap dulu pakai beli kasut yang plastik tu. Jangan pakai sneakers. Lepas tu tak tahulah, biasalah gadis-gadis kan, semua bawa sneakers. Dah bawa sneakers, masa becak semua everything, tarik, pam, tinggal dia minum, tapak tinggal dalam. 2-3 orang macam tu, dalam kaki ayam. Dalam hutan Dia pernah buat dah. dah buat dah. So dah pesan. Sebab tu kita tengok situation. Pergi satu tempat ni pakai macam ni, pergi satu tempat ni pakai macam ni, pergi masa dalam hutan pakai yang plastik. So it's safe. Tak apalah, ni korang first year nanti adalah event korang. Budak-budak Mesti semua tak ada kan?
budak-budak hari tu pergi Lumut, Pakor. Lepas tu Bersih tak ada ke? yang kurang. Ada kot. Depend on subjek yang kurang. Rasanya ada kot. Subjek. Dia bukan satu batch terus. Tak. Dia subjek. Macam Alah, kalau macam tu kita 10-10 ni je lah macam tu. Kita mungkin boleh kot sebab budak-budak April 2020 pun 15. Jadi kalau kita nak open table buka kepada orang luar, you guys kena bayar lah. Sebenarnya kena bayar for free. Hari tu pun pergi Langkawi satu kepala 350. Tapi apa hari? 4 hari tu 4 kali bayi macam tu. Ya. Yelah, korang 15. Berapa orang? 64. 64 orang, 5 ke 6 van. Pasal Malaysia lagi. Itu student hotel. Yang paling ramai yang tadi lari dah habis dah. Allah, bos bos. Ada nak kerja? Dia je lah. Ini mungkin different. Okay, so this berbalik kepada price and demand. You guys must know lah how to select. The time horizon macam tunjuk tadi. Okay, yang tadi tu determinant of price elasticity of demand. Ni sambung balik. Demand tend to be more inelastic. Yang tadi tu elastic. Jadi inelastic. Inelastic. Tidak ada turangan. The good is if the good is necessity. Jikalau ada keperluan untuk barang tu. If the good is a luxury. It's a necessity. So slide 25. If the good is adakah barang tersebut keperluan kita? Barang yang tak perlu apa nak beli? Kan? Sekarang ni emas keperluan, betul tak? Yang Mas keperluan tapi semua pakai mask kat mana? keperluan lah. Jadi sekarang nak tunjuk je lah. Kan? Okay. Time period adalah shorter daripada longer. Smaller the number of cross substitute, maknanya dia tak banyak. Okay, inelastic ni barang yang banyak daripada substitute tak ada, kurang. Broadly defined by the market. Contohnya iPhone lah. Okay. Tak ada produk yang boleh curi idea macam iPhone. Sebab tu dia cakap if the good is necessity. Perlu ke nak pakai iPhone? Ayah, Android ada. If the time period is shorter. Adakah time period is shorter? Yes. Bulan 8 dah nak keluar baru dah. Bulan 9 nak keluar baru dah. SE Nampak tak? SE dah keluar 12. Hah? 12. iPhone 12. Apa tu? Alah ruginya orang tu. Okay. The smaller the number of close substitute. The smaller the number of close substitute. Maknanya ada tak brand telefon yang boleh tiru macam iPhone? Tak ada kan? Huawei. Tak. Huawei still ada Android. Dia macam Still dia ada dia ada teknologi dia sendiri lah. Something yes. like that. Dia tu China ni dia suka meniru. Dia suka niche. US tak, dia inventor. Kita tak. Kita follower. Kita maknanya Malaysia. Kita follower. Kenapa istilah tu? Kenapa? Apa yang confirmkan Safwan cakap yang kita ni follower? Apa proof dia? Apa proof dia yang kita ni follower? Sebab kita Kita ikut je kan? Contohnya kita ada makanan western kan? Siapa punya makanan western? Malu lah. Italian pasta. Nak makan spaghetti gila. Itali kan? Yes. Ada tak orang Itali dekat sana cakap saya makan nasi lemak? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Ada tak nasi ayam? Tak ada. Aspek nasi lemak lah. Makan nasi goreng kampung ada tak? Tak ada. Ada tak Mas Saleh tu cakap macam tu? I would like to eat nasi goreng please. Ada tak? Tak ada kan? Nasi goreng kampung. Nasi goreng kampung ke kan? Why not? Senang sangat nasi goreng kampung. Siapa nasi? Dia tak ada apa. Kenapa? Nasi goreng kampung sedap kau pun makan malam. Sedap. Korang ni tak baik lah. Aku pecahkan je lagi dia jauh-jauh. Cakap dengan mem ni. Ada 3 orang ni, aku dah detect lah. Okay. Kita pergi dekat seterusnya.
Mana? Mana siapa? Kejaplah, tak sampai. Nombor lagi. The longer time period, the larger number of close substitute. Baru nombor 3. The larger the number of close substitute. Yang ni demand Yang tadi you tengok yang mana? Atas elastik tu lah. Demand. Okay. The larger the number of close substitute, the more narrowly defined the market. Narrow tu apa? Siapa tahu narrow? Narrow and broad. Dia kena pegang dia bilang. Apa tu? Apa tu? Jangan bergain. Korang ni astagfirullahaladzim. Betul lah, saya nak mengajar bukannya nak main. Narrow and broad. Okay. Narrow. Apa narrow? Ini broad tak? Sebab dia punya ni. Broad maknanya luas. Bukan pinggang. Meregak lagi. Okay. Bila dia pergi dekat sini, dia akan ada bottleneck. Nampak tak ni? Kat sini kan? Bottleneck kan? Sempit. Yes. Narrow adalah sempit. Bila dia keluar, dia broad. Pintu sukati. Tak faham ke? Tak. Narrow, maksud narrow adalah dia akan pergi ke depan sempit. Broad adalah luas. Okay? Narrow, broad. Cik English pula. Ya. Okay? Narrow and broad. Lagi satu bottleneck. Bottleneck tu adalah narrow. Bottleneck macam bottleneck. Okay, leher botol. Ni kan? Bottleneck. Narrow ke broad? Narrow. Okay, terima kasih. Dah. Tu English 101. Boleh Okay, so maksud dia apa? Boleh interpret tak dalam tu? Maksud dia apa? Cuba seorang, okay lah, I nak belakang Makis lah. Yes, siapa nama? Syazalina. Okay, Nana, you terangkan kepada Sir apa maksud dia lah. Ataupun you bagi contoh je tak apa. Di mana? The more broadly define the market. The more broadly define the market. Maksud dia? The more narrowly define the market. 26. Sorry. Elastic. The more narrowly define the market. Apa? Contohnya iPhone kan. The more narrowly define the market. Narrow ni maknanya sempit. Narrow ke iPhone? I think so. Market dia very big. Other than that, produk dia tak boleh kategori ni elastic. Nokia luxury ke? Consider lah. Longer time period, larger the number of close substitute, ada banyak Android. More narrowly define the market. The larger the number of close substitute. Okay. Dah dapat dah. How about Asia? Boleh tak? Is the good is a luxury? Naik kapal terbang? Yes. It's a luxury, right? The longer the time period, dia akan berubah harga? Yes. The larger the number of close substitute, ada tak MAS? Marindo? Boleh macam kan? Okay, nombor 4 dia pula kita tengok. The more narrowly define the market, dia kecil. Maknanya dia fokus kepada dia saja. Ada tak orang yang boleh tiru macam AirAsia selain daripada emas? Emas memang mahal lah. Ada tak? No. Marindo? Malaysia ada dia punya satu yang saya kata makanan dia sedap. Tak sedap pun. Tak, aku tak pernah naik. Aku tak tahu. The more narrowly define the market, maknanya dia terkenal. Okay, dia terkenal. So produk apa yang you boleh fikir yang macam ni? Yang boleh dapat nombor 3 dengan tapi nombor 4 ni. Yang produk yang kita dah dapat ni.
The more narrowly defined the market determine of price, elasticity or demand. Narrow ada tak? IKEA boleh tak? Asal IKEA boleh? Sebab tak semua yang macam-macam tahu IKEA. Okay, if the good is luxury, Makcik-makcik daripada tempoh nak pergi IKEA tu. yalah, tapi tak adalah macam dekat Terengganu, dekat Kelantan tu tak adalah macam pergi IKEA ke sana. Ada kan? Tapi Mak saya pun tak pergi IKEA tu. tak lah, sebab dia barang branded yang agak expensive kan? No, depends on people. Tapi bagi saya is expensive. Anak country ke? Something like that lah. The good is luxury, yes. Longer time period, yes. Anak country ke? Larger the number of close substitute. Ada tak? Larger number close substitute. More narrowly define the market. Okay. Tak okay, kenapa? Tak cakap je lah kenapa? Tak faham, susah. Yang last kali the more narrow ni dia macam tak ramai orang tahu tau. Maknanya orang akan pilih pemilihan. Tahu tapi demand tinggi. Tak ramai orang tahu tapi demand tinggi. Okey, dari sini. Kita kena tulis supaya kita dapat. Demand tinggi orang tak tahu. No. Sebab you guys ambil konsep ni tapi tak tengok konsep atas. Okey. Apa maksud determinant of price elasticity of demand? Penentuan kerenggangan harga di dalam permintaan. Okey, kita pergi dekat bahasa Melayu bawah pula. Yang last sekali, penentuan kerenggangan harga di dalam permintaan. Narrowly define market. Lebih narrow bahasa Melayu apa? Sempit. Pemasaran yang okey, pemasaran yang menentukan pemasaran yang lebih sempit. Okey, penentuan kerenggangan harga di dalam permintaan. Okey, ni penentuan kerenggangan harga di dalam permintaan yang lebih, yang bawah ni adalah yang tadi yang narrow kan, pemasaran yang lebih sempit. Apa maksud pemasaran yang lebih sempit? Adakah dia banyak substitute? Yang dekat-dekat dengan dia adalah kenapa kita ambil konsep IKEA? Alright, kenapa kita ambil konsep IKEA? Tak semua. Mungkin sebab korang confuse sebab produk susah nak dapat benda tu sama. Kenapa kita ambil produk IKEA? IKEA ada berapa banyak kat Malaysia? Ada 3. 3. Dia Ada 4. ada 4. Kat mana? Cina Masara, Ceras, Pinang, Johor. Okey. Johor ada ke Dina? Tak. Dua ada IKEA. So dia ada 4 je. Dia ada banyak tak dekat tempat lain? Tak. Okey. Pemasaran yang lebih sempit, kenapa dia tak nak buka banyak-banyak? Kenapa dia tak nak buka outlet? Kenapa dia tak nak jadi macam Medi? Medi pemasaran yang sangat besar. Kenapa? Sebab dia ada kelas dia sendiri. Cakap je apa sikit. Sebab apa? Sebab dia adalah satu produk daripada overseas. Bila dia buat macam tu, dia sebenarnya membuatkan ni marketing, pemasaran. Dia panggil marketing strategi. Kalau dia buka produk yang kecil, dia ada banyak produk yang kecil-kecil, dia rasa apa yang berlaku? Dia akan rugi. Dan dia akan, sebab tu bila dia nak buat promotion dekat tempat dia je. Faham tak? Kalau dia buka banyak macam McDonald, kita ada value meal, kita ada benda yang murah kita boleh dapat. Sebab tu dia nak harga yang stable. Sebab apa dia ada? Penentuan kerenggangan harga di dalam permintaan. Di dalam permintaan. Faham tak? Sebab price tu dia akan buat certain time sahaja. Macam sekarang ni IKEA tengah promosi.
Before that dia tak ada. Sekarang dia dah tahu bila PKP dah ada habis baru dia. Okay, we now talk about Akia. Siapa lagi boleh bagi tahu yang macam ni? Kita jangan cakap Akia lagi. Penentuan kerengan harga di dalam permintaan, pemasaran yang lebih sempit. Kalau JPO. CPO, okay lagi? Kalau? CPO, J. JPO kita ada Bisui, kita ada Penting. yang ni Johor kan? Yang ni T. Okay, Uniqlo kita ada substitute apa? H&M. Uniqlo kan tadi? Pemasaran yang Uniqlo ni melambak sebenarnya. Tapi tak ada awal besar. Kita ada orang besar. Kalau H&M dia ada besar. Yang besar. Ha? Ada? Kat mana? Tak tahu lah tepi jalan. Tak tahu dengan kat Bintang belakang tak silap. Maknanya H&M ni ada satu kedai dia sahaja. Yes. Oh, yang dekat, yang you cakap dekat tempat KLCC, betul? Bukan? Itu detail. Bukan macam Asia. Dekat Bukit Bintang tu yang paling besar. Tak silap, tak silap. Sebab kat belakang pun ada shop. Dia satu kedai dia saja macam Akia. Satu. Sebiji dia je. Oh, I know that. That's new. Tapi inside the mall is it? Tak. Standing alone. Yes, ya. Okay, so kalau dia standing alone, dia dua je. Tapi H&M dia ada juga brand-brand dia dekat kedai-kedai kecil. Ya. Kan? Kita boleh tak cari produk yang macam yang ni? Pemasaran yang lebih sempit maknanya dia ada kat situ je. Dia selalu share. Tak cakap je lah, siapa nama? Ah, Sogo? Tak, nama you. Liliana. Ya ke Sogo tak? Ya, dia dekat JBL satu je. Okay. Ada sen. Siap alaman. Tapi Salam. Salam dengan dekat KL. Okey, Sogo ada dua je. Boleh produk Sogo pemasaran yang lebih sempit, tapi kita tengok yang tiga atas tu pula. Sama tak? Dia apa tak pula? Yang ni lah, kan dia yang ni. Kan kita bincang yang nombor 4. Kan dia ada tiga lagi atas. Dah tutup. Dia ada KL ada logo tak? Ha? Shoppen KL, Shoppen KL. Shoppen tu apa? Macam IKEA. Dia banyak makanan. Tapi dekat JB. Dalam Topen tu pun dia makan kaya. Rasanya tak ada kot. Kita ada. Kalau Toppen mungkin boleh. It's new, very good. Benda yang kita kena explore. Tapi, okay. Toppen. Open JB. Dia makan dia tulis dengan playground. Dia shopping mall in Johor Bahru. Dia tulis shopping mall mana? Aku tahu nampak ni. Shopping mall in Johor Bahru. Okay, tadi kita cakap pasal apa? Siapa produk apa tadi? You cakap tadi? Sogo. Is the good is a luxury? Tak ada token sama-sama. Dia semua sebab IKEA juga. Longer time period, yes. The larger the number of cross substitute, the more narrowly define the market. Okay. Yang tu kita stop kat situ lah. Kalau tidak sampai bila tak habis. Tapi itu je lah konsep dia, narrowly. You kena faham. Bila you baca, you kena contoh. Bila you baca satu, you kena contoh. Contoh dia adalah produk. You kena fikir sendiri. Sebab you dah 18 years old, you dah bermain bergelumang dengan banyak produk. Understand? Tak kisahlah produk apa sahaja. Okay. Right? Produk apa sahaja. Type of good. Normal good. Income elasticity is positive. Elasticity greater than 0. Inferior. Income elasticity is negative. Income elasticity less than 0. Higher income, banyak duit, menaikkan quantity demand for normal good, but lower the quantity demanded for inferior good. Maknanya orang kaya ni dia akan beli benda yang Saya baca mana saya hilang dah. 30. 29 dengan dah 29. Cepatnya je. Yes, but so skip dia punya formula. 29 kan? Yes, you have to be focused in my class. That's why, you tengok orang yang seorang-seorang ni semua fokus. Korang lah. Kita nak fokus. Okay, kita bilang Okay, normal good. Okay, teruskan normal good, income elasticity is positive. Income elasticity greater than 0. Inferior good ni benda yang macam mahal lah.
Contoh, Milo mahal tak? Mahal. Dia yang paling mahal. Ya. Selain daripada dia ada tak? Tak ada. Ada lah. Apa dia? Boleh. Nescafe? Kita cari yang sama macam dia. Miko murah. Miko murah. Ya. How about Cadbury powder? Ya. Cadbury hot chocolate? Mahal. Mahal kan? So, itulah yang paling mahal sebenarnya. Ada yang lebih mahal dah, sir? Tapi Tak semua orang minum powder Cadbury ke? Tak. Tapi Milo yang paling famous kan? Yes. Right. Apa dia? Tak ada apa. Okay. Price elasticity of supply dia panggil PES. Measure the responsiveness of seller to change in the price of product. Price elasticity of supply. PES. Okay, ingat tu. Dia menentukan respon penjual penukaran harga setengah produk. Macam mana? If product are relatively responsive, supply is elastic. Apabila produk if producer are with orang yang menghasilkan tu responsive, supply is elastic, keregangan. Maknanya dia boleh supply banyak. If producer are relatively insensitive to price changes, maknanya producer ni orang yang buat barang tu dia tak sensitif pun sebab harga barang dia adalah inelastic, dia adalah kaku. Dia tak elastik lah, dia macam tu. Dia macam getah, bila kena matahari semua dia agak keras kan, dia tak regang, something like that. So price yang kita nak ni macam mana sebagai individu? Okay, saya tanya seorang. You, siapa nama? Yang elastik ke inelastik? Elastik ke elastik sebagai pembeli? Okay. Tak apa, nanti saya tanyakan dia. You? Yang mana? Produk mana? Tak faham. Tak, producer, okay. If producer are relatively responsive, supply is elastic. If producer are relatively insensitive to price change, supply inelastic. Kita nak price yang macam mana kita semua nak? Kalau elastic tak berubah, so better kita ambil yang inelastic. Kita nak harga yang murah, orang nak beli baju. Contoh kasut Lacoste kan, harga dia 200.5. Kita aku nak tunggu sampai dia ada sale lah kan. Nak tunggu beli iPhone, tunggu dia murah. So kita nak yang inelastic. Saya nak tak sedih boleh lah. Itulah nak boleh lah. Asal aku pandang aku. Okay, saya tak tahu pasal korang. Nanti saya duduk ni jauh-jauh ni. Korang sini mana? Next week. Tak nak. Tak ada. Tak nak. Ada sebab juga. Kita orang fokus, kita belajar. Okay, so sekarang ni Jap. Okay. Awal lagi. Okay, pergi dekat nak tu sebelah ya Allah tunggu. Saya ada meeting kan. Wah, nak. Cepat sikit. Cepat cepat. Tiga, okay, slide 33. Price, tengok yang macam graph tu. Okay, nampak tak dia punya price dengan quantity ada perfectly elastic, unit elasticity dengan perfectly elastic. Itu adalah dia punya graph. Nampak Sorry, sebab I have to be fast. Kita pergi dekat assignment. Jap. Mana? Okay, jap. New assignment, chapter 1. Yang mana yang baru saya buat tu ke? Chapter 4 sir? Oh ni dah chapter 3 kan? New assignment, quiz 1. Sir, ni saya ada soalan. Tapi macam mana nak buat graf yang saya buat tu? Tunjuklah ni. Yang bawah tu saya tak tahu nak letak apa. Sebab apa tau? Dah buat sebelah kat bawah nak letak apa. Sebab apa tau? Sebab yang ni dia macam essay kan? Okey. Salah. Okey. Nak beritahu kan? Nanti dia kena ingat ni equilibrium. Apa tu equilibrium? Equilibrium adalah persamaan harga. Penentuan harga titik dia. Nanti saya tunjukkan. Okey. So sekarang ni siapa yang dah buat tu? Dia dah buat kan? B yang betul, BRIAN. Equilibrium. Equilibrium ni adalah persamaan. Dia adakan
cari titik silang. Kita akan tahu dia punya ni. Okey. Dia punya penentuan harga lah. Okey. Dia dah ada demand kat situ. Okey. Price. Okey, I bagi dekat Syafiqah kan. Okey, kat sini dia punya price. Betul tak? Betul. Dekat sini dia punya dia punya kuantiti lah. Okey, ini kosong. Sekarang ni dia libat-libat kan. Dia libat lebih. Buatlah macam ni. Okey, right. Sebab dia banyak. So, lepas tu baru you. Okey, bila kita buat graf ni, tahu tak dalam final lah guys. Setiap satu graf ni adalah 20 markah. Wow. Yes. Oh, So, Ika boleh tak tolong bantu buat? I tengok. Sebab Betul. Dah buat. 21 graf je. tak ingat. Tapi lambat aku rasa. Okey. Tapi Okey. cancel tu tak pernah buat graf. Kalau yang persen Dia makan je dengan W. Maksud yang 4,200 tu kat kuantiti. okey, kita buat macam ni. Betul? Okey, kita buat macam ni. Dia punya price dia. Okey, sekarang ni okey, guys tengok guys. Okey. Kita ada kat sini 1,000. Kata nak 1,000. Terus pergi dekat 2,000. 2K. Okey, lepas tu kita pergi sini 3,000, 4,000. Dan kita pergi sini 5,000. Okey, dia punya price pula dengan yang macam nombor sebut 1 sampai RM5. Okey. Kita pergi dekat sini RM1. RM1.50. RM2. RM2.50. RM3 kan. Okey, bila ni buat graf, jangan macam apa ni. Satu-satu, relax, tenang, begitu. Okey, baca. Suppose the market frozen juice in equilibrium at the price of RM1 per can. Dia kata RM1. Okey, RM1 per can. And quantity 4,200 can per month. 4,200 kat sini lah contoh. So, kita sambung belum ni. Tapi kan Tapi kenapa tak habis lagi? Okey, sekarang ni baca lagi. Now, suppose that the price of RM1.50 per can. Suppose ini RM1.50 per can. Quantity demanded for 3,000 per can. Jadi dekat sini. Yang kata ni pula. Baca slow-slow buat. Okey. Awak. Boleh? Satu-satu. Relax, satu-satu. Ni video ambil kan? Okay. And per month. And quantity supply increase. Dia naik 4,500 per month. Lepas tu, now suppose the price of RM1.50. Quantity demanded for 3,000 dah per month. And quantity supply increase 4,500. Yang tu yang saya tak faham. 4,500 kan? Sekejap. RM1 per can. kiranya dia meningkat kepada 4,500 sebulan kan. Quantity supply menaik 1,000 naik kepada 4,500. Mana? Maksudnya kena Dia akan ada lagi satu. Dia akan ada lagi satu yang macam ni. Dekat mana tu? dekat tengah-tengah. Dekat mana? Yang persilangan tu tu. Tak, saya nak tengok. Macam mana? Macam mana pula ada Cepat lah. in between ke? Ha? Dia supply and demand. Dia itu macam mana? Tak, dia akan ada line in between tu ke tak? Yes. Dia akan ada equilibrium yang saya tunjuk. Maknanya tadi Sekejap. Sebab 4,500 kan ke tepi sana. 4,500. Yalah. kat sini kan. Yes, kalau kat situ. Mana yang nak letak? Okay, baca balik mula. Now suppose the price of 125 ke? 1.25. No. Now suppose the price for 50 per can. Quantity demand for 3,000 per can. Betul? And quantity supply increase 4,500 can per month. Maknanya dia 4,500 tu Kat sini. still dekat RM1. Sekejap, still dekat 150. Naik ya? Macam ni. Yes. But
Macam mana kita nak tahu dia kekal dengan 150? Macam mana kita nak tahu dia kekal dengan 150? Yes. Maksud you? Sebab dia tak mention yang 150 tu kan untuk 4,500 kan? Macam Dia mana kita nak kata tahu dia naik ke turun? sebab okay, now suppose that a price of 150 per can. Okay, baca. Okay. Quantity demanded fall 3,000. Okay. Okay. Okay, per month. And quantity supply increase 4,500 can per month. Increase tu apa? Ha? Naik. Naik. So kiranya dia So maknanya kuantiti sahaja menaik. Harga tak? Yes, you kena faham, you kena baca pelan-pelan gitu. Okay, so sekarang ni you dah dapat dah, betul? Okay, supply and demand. Yang ni kita ajar juga. Ini supply and demand. Okay. Supply, demand. Okay, supply, demand. Kalau nak tengok supply and demand punya graph, buka balik, tutup ni, pergi dekat chapter 2. Pergi chapter 2. Lepas tu equilibrium ni kena ingat, equilibrium ni adalah persamaan. Dekat sini, mana equilibrium dia? Siapa dapat? Tu kat Tengah tu. Mana? 3,001 tu. Yang ni? Atas sikit. Ni. Tengah. Mana? Ni. Yang atas sikit. Ni. Ha. Yang ni. Pertemuan dia kat mana? dekat tengah tu. Ya, yes, ini tu dia. Sekejap. Adakah ini equilibrium? Yes. Confirm? No. Betul tak tu? Sebab dia silang kat situ. Persamaan, betul tak tu? Okay. So, supply and demand kita pergi dekat, okay. Okay. Shift in demand curve. Dia akan naik ke sana. Okay. Demand, lepas tu kita pergi dekat supply. Decrease in supply. Okay. Alright. Ke kiri. So, kalau kat sini, demand mana demand? Kanan. Ya ke? So, Bakis, ambil satu Yang demand, ujung ambil tu supply. ke? 150 yang ujung tu kan? Sebab Mana dia mana tu kanan. mana demand mana supply? Demand yang kanan. Ujung. Jatuh. Cepat. Tiklah cepat, senang tengok. Ambil lah ni maka. Cepat. Tak, saya tak sure. Tak apa, tak ada benda yang tak sure. Cepat. Tak ada benda yang tak sure. Cepatlah tulis tengok salah ke tak. Yang ni. Saya tunjuk je. Boleh. Yang ni. Itu adalah apa? Demand. Sebab dia increase. Dia increase demand. Okay, supply di mana? Dia sepatutnya bersilang tau. Bersilang. Yes. Yang bawah tu demand, yang atas tu masuk tak ikut. Macam mana? Yang bawah tu demand, yang atas tu supply. Ni. Dia macam ni. Ni demand, ni supply. Mana tengok? Cuba buat. Ambil lah, cuba buat. So kiranya ni demand, ni supply. Dia kena kalau dia baca soalan dia kena ada equilibrium kan. Dia kena ada titik persilangan. Macam ni. Kena. Betul ke? Okay. Tak faham lagi. Consider betul lah Lagi blur kan? Dia Kat tengah-tengah. dia bukan kat situ, dia kena ada titik persilangan. Sekarang ni demand dan supply you kena ada titik persilangan. So, bila you buat macam ni, senang je. Satu, you kena ada titik persilangan. So, you kena ada demand dan supply you. Dia buat tak apa, you start dulu kosong. Dan so, ini adalah apa? Demand, supply. Demand. Supply. Ini demand. Demand dan supply. Demand. Tengok kat situ. Tengok mana demand. Tengok belah sini. Tengok macam ni. Tak, tengok macam ni. Depan. Okay. So, ini apa? So, demand dekat sini. Sini kan? So, demand. Tahu. Complicated kan? Sebab aku pakai kelas. Ni ni apa? Supply. Fine. Terima kasih. Tapi memang kiranya daripada kosong nak ke supply tu kan. Kosong. Just ikut garisan tengah. Yes. Tak payah nak cari-cari Dia kan kena ni. ada titik persilangan, yes. Kenapa you tak payah cari? Sebab you dah jumpa ni ha. Equilibrium. Macam mana nak cari demand pula?
Macam mana nak cari demand? Sebab kat tengah-tengah tu dah jumpa equipment yang benda Demand tak payah cari sebab dalam question dah ada. Perasan tak? Dalam question tu sendiri dia dah bagi jawapan. Kau kat sini. Okay, buka question sekejap. Okay. Equilibrium price at RM1. Salah ke betul? Betul. Betul kan? Mungkin kita bersenangan dia. Ya. Salah ke betul? Betul kan? So dah betul lah. Betul tak? Okay, you can Demand baca. falls to 3,000 can per month. Betul lah. Betul, Kalau you betul. baca pula sebutir-sebutir you kena baca, tak nampak. Okay, I nampak. Okay. Ambil ingat pusat tu. Cara balik nanti sekarang tak boleh buat sebab tak ada masa. Yang 3 orang ni balik kena buat Ya. Lepas tu saya nak tengok. Ataupun you guys just buat, lepas tu Tapi sebiji macam ni lah kiranya jawapan dia. tak apalah, why not? Sebab saya nak tengok korang buat. Saya cuma tak faham lagi yang demand and supply. Okay, part mana tak faham? Sekejap Ya, demand macam ni. Okay, itu saya faham. Tak sebab sekarang ni yang E tu kita dah jumpa. Yang D tu, demand tu, nak Mana? slackkan dia macam Macam mana kita nak tahu dia demand? Sebab chapter tu demand memang kena like this. Dia tak boleh macam ni. Sebab like this is memang supply. Dia tak boleh tiba-tiba jadi supply macam ni. kiranya tak kisah saya bermula daripada 2000 ataupun kosong. So saya just ikut tengah tu je. Line tengah tu dia dah ada supply macam ni. Macam mana kita nak faham konsep dia? I bagi you idea macam ni. Apa ni? Price. Apa ni? Quality. Apa ni? Demand. Demand boleh bagi dekat sini ke? Demand adalah apa? Orang. Supply adalah supplier. Supplier banyak kepada dia duit. Duit. Quality. Price. So dia kena macam ni lah. Sebab takkanlah supplier nak kat sini pula tiba-tiba dia akan naik. Tak, maksud saya kan contoh macam sebuat yang supplier ni line tu daripada kosong kan. Supplier kosong. Okay. Kalau saya start daripada 2000 pun line saya akan macam tu juga. Oh tak, dia kena start daripada kosong. Macam mana pun kena start daripada kosong Yes. kan. Saya kena just garis ke atas. Exactly. Okay. You tak boleh macam start daripada anything, tak boleh start daripada tengah. Dia kena start daripada kosong. Untuk demand tu pula. Demand pun sama juga. Demand ni dia kena demand ni sebab dia kenapa dia demand? Sebab dia RM1 kan. Demand dia makin naik kan. So dia ikut daripada yang ni daripada yang atas, maknanya kena kosong juga lah. Sekarang yang jumpa. Sebab kita pakai graf. Yang ini dah tadi bila pakai paper graph dia cantik lah. Ya tak. Sebab demand kalau start daripada kosong dia akan jadi menegak macam ni. So macam mana saya nak Yang ni Macam mana nak dia tahu? betul lah. Ah. Masa you macam mana kita nak bagikan dia sama. yes. Okay, fine. So you boleh kalau nak Saya ikutkan boleh start daripada hujung ke? hujung sini. Yes. Okey. Sekejap kita tengok demand punya soalan. Kalau terjadi demand for 3,000 and supply include 4,500, you can start from 4,500, which is here. Tengah-tengah. Jangan lebih tau. Di sini. So it still intercept. Maksud saya dia masih lagi kena ni. Kena langkah line tu. Yes, sebab you kena ada equilibrium. Sebab dia cakap apa tadi? Sebab dia cakap apa tadi? Cuba baca perenggan pertama. Equilibrium at the price of RM1 per can. Okay, stop. Bila dia cakap RM1, supposingly you kena daripada sini search ke sini. Cantik lah, maknanya kalau lawa lah tu. Tak. Okay, tak, bagi dia faham, supaya senang. Okay, bagi dia faham. Ya. So maknanya daripada sini 4,500 kan? You kena intercept. Pakailah pembaris. Intercept. Well, 15 tu Mana? dia first ayat tadi 15 kan? Apa? RM1 kan? Yang first ayat tadi sebab dia start daripada RM1, so kita kena start daripada RM1 juga. So that means 4,200. So not 5. 4,500, not 5. 5 ni sebenarnya saya nak bagi lebih je supaya kau supaya dia ada gap. Kan 4,100, 1,000, 2,000, 2,000, 4,000, 5,000. Faham tak? Graf. Dapat tak?
Okay, that's why sebab macam ni dah kan. Kenapa dia macam ni? Sebab sekurang-kurangnya kosong 1, 2, 3. Dia macam ni dia terus. Okay. Yang ni pun sama juga. So you boleh start macam tu. Tapi yang penting ni dia mesti, dia sendiri dah cakap equilibrium RM1, bukan RM1.50. Kenapa bukan RM1.50? Sebab dia tidak ada yang ni. Yang ni tak ada atas ni kan. Tersap tak ada kan. So equilibrium mesti kena ada Silang. Kena ingat X-Men. Okay? X-Men. Ingat tu mesti kena ada ni. Okay, kita balik pada Syarka. Dia tanya apa? Format dia memang kita sepindik-sepindik ke? Kalau tak nanti dia tolak nampak. Nak tunjuk hari sebenarnya lepas ni. Okay, so Saya dah pukul 11 ke? Tak ada. Tak perlu ni. Biar Tak. Tak ada. Saya nak ingatkan dia. Dah, tak ada. Okay, so sekarang ni pemarkahan. Okay, pemarkahan 20 markah. 20 marks Wah, ni best ni. Graf je 20 markah. Exactly. Ni kalau saya buat satu graf ni dah pas kan? Sekolah menengah dah berapa? ada. 10 je. Sebab apa? Tujuh. Budak-budak ekonomi, bila teori okay, bila carry mark okay, tapi bila final ada yang kosong ada yang buat ni je. Kesian memang baik lah. Betul. 1.5 markah. Ini je, garis je 1.5. Dia buat lah juga. Sebab saya cakap markah graf kan. So that means lulus ke tak? Tak Tak fail lah. lah. Dia kena fail lah. Ni dua. Bila ada ni Kena mention semua. 1.5 ni equilibrium dah betul lah sebab kau dapat last. Okay, ini 3. Ini 2. Ini 2 sebab demand dan supply kena ada. Demand dan supply ni kena ada. Kena tulis sini demand, ini supply. Baru saya tahu. Okay, 2 markah. Dah berapa dah? Jap. 2, 4, 6, 8 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atas tu 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 13, 14 atas tu lagi berapa? 12. Mana? Tu atas tu kat prak tu price dia. Oh, ada 12. 14 lah. 14. So ada lagi 6 kan? Yes. Okay. Ada lagi 6. Keseluruhan soalan ni format dia semua betul. Tambah lagi 2, 16. Keseluruhan format ni Dia akan tengok kecantikan korang kan. 2 markah juga. Okay. Lepas tu saya tengok graf yang ni. Ya, korang punya tepi ni betul tak? Ke tidak? Dia ada 2 ni kan? Sini 2, sini 2. Ni betul tak? Kadang budak-budak dia buat macam mana tau. Dia salah yang ni. Dia salah letak. Dia takkan dapat equilibrium. Confirm jangan dapat. Okay. Ni dah tadi dah berapa dah? Tambah juga 18. Okay. Lagi dua soalan tu adalah mungkin saya akan olah. Please find the equilibrium. Tambah lagi 2. Macam yang tadi tu. Yang tadi tu dia dah bagi equilibrium. Macam rasa mungkin akan tambah lagi 2 soalan. Ada soalan lebih lah. Selain daripada graf, korang kena buat penerangan. Apakah benda lah ni korang buat ni? Wow. So total 20. So yang ni pun dah boleh tak. Ni satu je hari ni. Kalau tak buat kan kosong kan, kosong garis dia tak lurus kan, dia macam tu sebab Yes, kena buat macam tu Kena sebab buat. dia tak ada 1, 2, 3 kat sebelah. Macam tu kan. Dia macam ni adalah dia panggil dalam ekonomi ni adalah dalam graf penarikan. Maknanya selalunya kita ada macam baris 0, 1, 2, 3, 4 ini Yeah. graf tu. Tapi kita buatlah kosong, lepas tu dia macam ni kan. Kita buatlah macam ni. Contohnya dia lagi lebih lah 1000. So kita faham lah. So this one, alah takkanlah ni pun saya nak bagi markah. Kacang kot. Lalu apa? Saya tengok lah yang lain. Yang kecantik kiranya macam lurus ke tak ke semua saya akan ambil markah juga ke tak kan? Kalau lurus tak semuanya, saya akan tengok demand dan supply ni betul tak? Yang penting ni, So kiranya ni bukan macam maths yang kita belajar. Lebih Tak. kurang tapi maths akan ambil kira Yes. lurus tak lurus apa semua kan. saya tengok yang ni, dapat tak equilibrium? Betul ke tidak? Sebab itu hanya ayat karangan sahaja, korang transpose, tukarkan dia jadi ni. Contoh ayat. Tu,
Itulah kawan member tu lah. Siapa nama? Tak apalah, bukan ni. Ha? Alia. Ini siapa nama? Fatihah. Pakai dah lupa. Eliana, Ika, Lupa, Balkis, Nurul, bukan? Tak, Rose. Rose. Nurul siapa? You. Dina. Syura. Okay, boleh lah. Okay, hari ni Belum saya. siapa Mama Rap kat sini? Mama yang apa tu? Mama Ketua Raja. Enggak, awak Okay, Yang Rose. paling tua. Ambil semua kedatangan, letak nama semua dengan matrik dalam Google Classroom, send to semua. Sekarang. Google Classroom Google Classroom. Yes, thank you. Macam mana kita orang pada guna? Saya lagi satu. Tugas kat sini ke? Jom. Share tugas. Yes, tulis nama dulu. Share Rasa tugas. tak tahu. Rasa kita Ya, eh? Ha? yang ni kita dapat kat mana? Okay, dia Dia begini. tunjuk dekat saya minggu depan. Dia begini. Bila you dah ada, you add attachment. Tapi nampak kat mana? Buat dalam tak Kertas tak kat gambar. kertas tak gambar. Dalam word you nak beli guys susah. Oi, payah weh. Kena bawa kertas. Dapat taruh keliling. Tapi kan sir, Ha, jangan. Ha? Maksudnya kan saya tulis sebab kerja ni dah lama kan kita orang. Lepas tu kat sini dah tulis missing. So saya tak boleh bagi makan missing. Sebab kita tak tahu. Tak apalah yang tu tak sedar ni lah. Sedar dah popim dah. Tak apa, yang tu- Sedar boleh buat. Yes. Lepas Okay. tu apa nak tanya? Siapa nombor dua Lepas tu? tu graf tu nak buat Nombor dua Syazad. Siapa nombor tiga? Draft tu kalau words tu korang susah nak buat, baik pakai tangan, senang. Lepas tu snap. Yes. Okey. Selalu sudah macam tu, kan? Berapa ni? Oh, tak ada BT betul? Jangan pakai word. BM 042 Siapa nombor 4 eh? Nama-nama? Okay guys, chapter 3 ni memang agak susah. Chapter 3, chapter 4, chapter 5 dengan 6, 4, 5, 6 dah kira dia macam dia naik susah, lepas tu turun senang. Dia ada macam climax macam itulah. So ekonomi dia ada 2. Ada lagi satu yang susah. 2 ni je. Okay, korang ada lagi perhatian kan? So graf dah okey kan semua. Tadi kata tak tahu siapa yang InsyaAllah. Buat InsyaAllah. Buat dengan Ika. Buat dengan Ika ramai. Saya juga. Buat dalam kertas. Okay. Pas lah. Buat je lah korang. Isi nama matrik dengan nama nanti. Ikut nombor. Okay. Yang ni boleh padamkan biar. Ikutlah senang. Guys. Dan Dia ni nak boleh gambar. dari gambar. Tulisan dalam grup siapa yang ambil gambar? Okay, dari dalam. Video nanti bagi kat sini. Oh, nombor dia tak ada. Kita nak post kat Classroom. Google Classroom semua. Nanti dia orang boleh tahu juga. Post kat Classroom. Okay. Ada round table dan nama. Siapa? Round table senang. Syura, ada soalan? Nurul, soalan. Tak je. Confirm. Lu dah ajar. Okay, apa? Ina soalan? Ada. Terus. Bakis. Kalau nak exam, nak buat graf ni pakai kertas kan? Nanti saya akan bagi kertas graf. Sini tu. Kecuali online lah. Excited dah. Kalau exam online, Kalau exam online nanti Dah nak bagi soalan ni. seolah lah jawapan. Selalu online je kita nak buat apa ni? Ha? Kita nak buat apa ni? Kalau misalnya bagi kertas biasa boleh. Tapi nanti saya bagaimana lah. Okey, yang belakang siapa nama? Ha, Nasib Perfect. Kantau ya. Ha? Ha? Syazana. Syazana, soalan? Tak ada. Okey, Yulia, Alia. Jap, ya. Ha? Alia. Aika? Ha? Ni apa saya nak tanya? Oh, kalau exam online kan, Ya. kita kena tanya tadi. Lepas tu sebalik je lah soalan tu tapi tak boleh. Mungkin Maka dia masih membantu je. maka dia memang senang. Sebab kalau misalnya you buat memang dapat markah senang. Ada budak dapat 20 per 20. Okey, tak apa. Ini ada.
Oh, chapter 1 kacau boleh? Boleh next week lah. Oh, sampai. Okay. Girls, saya rasa tak ada soalan. If anything, yes. Untuk exam berapa markah sekolah? Okay, exam online. Exam online. Exam kalau online, tak dengar tu. Kalau exam online 60 markah. Kalau exam biasa 40. Kenapa macam tu? Sebab kita sekarang ni kat kelas assessment apa semua berapa markah? Oh, 60. 60. So bertambah dengan exam 40, so 100 boleh tu lah. Sir, paling misalnya markah yang okey lah kan, yang saya tak fail berapa? 50. Ha? Pada ni dia tak terangkan ni. 50. So kalau Dia orang terangkan kita orang tak faham masalahnya. kalau draft ni markah yang okey, Markah yang okey. Yang ni selalunya section C 20 markah. Kalau So selalunya contoh kan, kita dah dapat ni 20, lepas tu yang dalam kelas apa semua kita dah dapat kau kena dapatkan 60 at least. Sebab carry mark tak boleh lebih daripada 50%. Carry mark 60 kan? kalau lulus draft ni kena berapa? Kalau nak lulus di final, at least you kena lulus dalam 35 ke 30 per 40. Tak boleh kurang daripada tu. So kalau walaupun digabungkan dengan yang Carry kelas mark. assessment carry mark tu, Ada juga sebab 60% carry mark. yes. Carry mark. Carry mark tak boleh 50. Kita tak boleh bagi student carry mark 50. Siapa bagi salah. Kenapa? Tapi Sebab- markah dia kan 60. Yes, sebab yang nak menunjukkan macam betul ke dia ni buat kerja. Bagus sangat ke student ni? Perfect ke? Dia guna rubrik ke? Daripada untuk pihak lecturer, kita akan tanya macam tu. Dan kita akan ditanya oleh dekan semua, betul ke? Mana rubrik kau? Betul ke benda ni macam ni? Rubrik tu maknanya cara pemarkahan. So maksimum boleh dapat 50 lah untuk carry mark. Exactly. Contohnya kan, senanglah. Carry mark presentation untuk pemakaian. Habis? Ni? Habis pemakaian. Kenapa? Ah. Tak boleh, tak boleh. Sebab dia kena ada baju kurung kot. Macam ni? Kena ada kod juga Macam ke? ni, okey. Tapi fail, tak pakai sokin. Kena ada kod juga ke? Kalau ada kod, pakai kod. Kalau tak ada? Kena kemas. Tak pun masa presentation, budak-budak buat hotel kan. Diorang buat online, diorang buat airlines. Diorang pakai baju macam airline. Semua satu set. Why not? Untuk presentation. Presentation lelaki selekeh, baju kedua, baju tak gosok. Means kena Lepas tu formal lah. kasut. Yes. Budak hotel tak ada sekarang pun kosong terus. Itu dia panggil rubrik Itu dia panggil rubrik. Language. Excuse me sir, can I actually talk by language? Malay. Kalau misalnya you terus cakap bahasa Melayu. Presentation alone ke apa? Alone. Oh my Kalau god. language tu biasa berapa? Language selalunya 10. Kalau misalnya language you out, Kalau satu je. sama lah. Dia rubrik dia Kau dah boleh tutup kau video kau. 10%. Alright, thank you. 10%. Tolong mak padam kan. Selepas saya nak kena pergi dah. Okay, thank you sir.